A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 117. Muka surat 117, baris yang ke-18 daripada bawah. Muka surat 117, baris yang ke-18 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka jika engkau kata, yakni pada soal akan Imam Ghazali rahimahullah, apa engkau kata, apa yang engkau soal tu, maka adakah yang lain selain daripada ujub dan riak? Adakah yang lain, yakni selain daripada ujub dan riak, daripada qadih, yakni yang mencederakan amal, membinasakan amal? Maka adakah yang lain, mana selain daripada ujub dan riak, daripada qadih, yakni mendoki ia dengan qadih tu yang mencederakan, bukan yang mencela tu, yang mencederakan, yang mencederakan amal, membinasakan amal. Itu tanda soal. Qadih, yang mencederakan amal, membinasakan amal. Ada tak lagi sifat-sifat yang lain yang akan mencederakan amal, yang akan membatalkan pahala amal, selain daripada ujub dan riak? Sebab aqabah yang ke-6 ni, aqabatul qawadih ni, hanya didatangkan riak, ujub dan riak sahaja. Hanya didatangkan ujub dan riak sahaja yang mencederakan amal. Maka adakah hanya riak dan ujub dan riak sahajakah yang mencederakan amal? Qadih, qawadih, aqabatul qawadih, yang mencedera, yang membinasa, yang membatalkan akan pahala amal. Ada tak lagi sifat-sifat hati yang lain selain daripada ujub, selain daripada riak, yang mencederakan, yang membinasakan amal? Sebab Imam Ghazali hanya mendatangkan dua sahaja. Qadih hanya dua sahaja, iaitu ujub dan riak aja. Ujub riak sahaja ke yang qadih, yang mencedera, yang membatalkan pahala amal? Tak ada ke sifat-sifat kecelaan yang lain yang mencedera, yang membatalkan akan pahala amal? Itu persoalan dia. Sebab sekarang pembicaraan adalah aqabatul qawadih, yang mencederakan,
yang membinasa, membatalkan amal dengan ujub satu, dengan riak satu. Selain daripada ujub dan riak ni, ni persoalan dia. Sebab seolah-olah kalau tengok pada kawadih tu ujub dengan riak je lah. Tu jemput persoalan tu. Maka kata kil, kata kil, kata kil, bahkan ada yang lain daripadanya, daripada ujub dan riak yang mencederakan amal. Tadi tu yang mencela tu nak sebut gini, yang mencederakan. Maka adakah yang lain daripada ujub dan riak itu daripada qadih, yakni yang mencederakan amal, membinasakan amal? Kata kil, bahkan ada yang lain daripadanya, daripada ujub dan riak yang mencederakan amal. Bukan mencela, yang mencederakan amal. Kata kil, kata kil, kata kil ni kata setengah ulama. Bahkan ada yang lain, ada sifat-sifat kecelaan yang lain daripadanya berujud dan riak yang mencederakan amal. Bukan ujud dengan riak sahaja yang mencederakan amal. Ada lagi sifat-sifat kecelaan yang lain yang mencederakan amal. Tetapi kami, Imam Ghazali rahimahullah, tentukan dengan keduanya, dengan ujub dan riak, pada sebutan, kerana bahawasanya keduanya itu, kedua ujub dan riak itu asal umbi yang beredar, yang berpusing, yang berkisar atas keduanya, atas ujub dan riak, yang beredar pada kebanyakan pada bab ini, pada bab ini, bab segala perkara yang mencederakan amal. Kerana bahawasanya keduanya, kedua wujud dan riak itu asal, umbi, punca, yang beredar atas keduanya, beredar pada kebanyakan, yang beredar pada kebanyakan. Pada bab ini, mana bab ini? Bab segala perkara yang mencederakan amal. Banyak sifat-sifat hati yang mencederakan amal. Tetapi kami Imam Ghazali tentukan kedua ni pada sebut. Mari ujub dengan riak aja. Kerana kedua inilah yang menjadi asal. Yang menjadi asal pada kebanyakan sifat-sifat hati yang mencederakan amal, asalnya ujub dengan riak. Sebab tu Imam Ghazali hanya tentukan sebut dengan ujub dan riak. Sebab ujub riak ni lah, kalau kita kata asal, umbi, umbi daripada kebanyakan sifat-sifat hati yang mencederakan amal. Berarti Imam Ghazali hanya tentukan pada sebutan dengan ujub dan riak sahaja, tidak sebut sifat-sifat yang lain yang mencederakan akan amal. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin ni bicara ujub riak ni memang tak samalah dengan pembicaraan kitab Penawar Bagi Hati ke Hidayatus Salikin ke. Dia lebih mana? Lebih perhalusi lagi pada kitab Minhajul Abidin ni. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin ni di awal kitab Minhajul Abidin, had fardu ain daripada ilmu tasawuf, Mazali kata dah kitab ni Mazali kata yang lagi kami akan sebut di dalam kitab ini.
Di awal tajuk ilmu di awal kitab tu didatangkan had sakatan, fardu ain ilmu tauhid, fardu ain ilmu tasawuf, fardu ain ilmu fiqh. Maka hak fardu ain ilmu tauhidnya berkaitan dengan sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati yang membinasakan pahala amal ibadah. Sifat-sifat hati yang wajib kita amal, kita semar dalam hati kita sifat kepujian. Mana yang lagi akan disebut di dalam kitab ini, kata Imam Ghazali. Pendek je. Had sakatan fardu ain ilmu tasawuf. Tapi dalam kitab Minhaj ni panjang, nanti dia akan bicara berkaitan dengan hak fardu kifayah yang bukan fardu ain. Sebab dalam kitab ni ketika mendatangkan hak sakatan fardu ilmu tauhid panjang. Hak sakatan ilmu tauhid itu dihura. Bukan didatangkan ilmu fardu ain tauhid, bukan. Hak mana ke fardu ain tauhid? Dipanjang, dihurai. Hak fardu ain tasawufnya pendek saja disebut. Hak berkaitan dengan ialah sifat-sifat kecelaan yang membinasakan amal, sifat-sifat kepujian yang wajib kita semar dalam hati kita, yang lagi kami akan sebut di dalam kitab ini. Itu je. Tu pindah kepada had fardu ain daripada ilmu syariah, ilmu fiqh. Dalam kitab Minhaj dia 7 aqabah ni. Yang pertama aqabah ilmu, yang kedua taubah, yang ketiga awaik, yang ketiga awari, yang salah tu. Yang pertama ilmu, yang kedua taubah, yang ketiga awaik, yang menyekat daripada amal ibadah dengan dunianya, dengan manusianya, dengan syaitannya, dengan nafsunya. Kemudian yang keempat awari, yang melentang, yang mengganggu dalam ibadah, dengan rezekinya, dengan kebimbangan hatinya, dengan kesusahan balak ujian daripada Allah, dengan qada yang manis pahit daripada Allah. Yang kelima aqabatul bawais, yang membangkit daripada amal ibadah dengan khaufnya, dengan rajaknya. Tak panjang dahulu kan aqabah yang kelima tu, dengan khaufnya, dengan rajaknya. Nak molek, maknanya kalau kita belajar tu kita buat catatan sendiri saya kasar, baru kita boleh ingat. Hak akabah yang kelima tu, akabatul bawais, nak bangkit pada ibadah, khauf dan rojak. Imam Ghazali mulai dengan ayat apa? Apabila betul bagimu jalan, ilmu kena kemah, bawa ada khauf dan rojak. Betul bagimu jalan, akidah betul, amal zahir batin betul, barulah pergi pada khauf dan rojak. Betul jalan dulu. Kalau jalan agama, tauhid, akidah, cukar cemakin, tak ke mana hala, tu tak ada khauf tu. Itu tak ada rojak. Hak tu dia ada, dia panggil, dia ada jara'ah, dia panggil. Apa jara'ah? Berani handalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Beranilah handalang dengan Allah. Rokok sujud, rokok sujud, rokok sujud. Wajib sunat rokok sujudnya. Tapi akidah, lepas tu semayang betul ke tak? Bacaan semayang betul ke tak? Ilmu. Tak peduli hak tu. Hak tu panggil apa? Jara'ah. Bukan takut, bukan khauf takut. Jara'ah ni berani, handalang, panglima dengan Allah Subhanahu wa taala. Rokok sujud, riya, ujub, takabur. Rokok sujud, itu takut. Itu jara'ah, berani orang panggil. Lepas tu ada rojak, ada harap, tidak ada rojak. Dia mengharap juga tuan terima. Dia panggil umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Orang yang tak betul jalan ni, dia buat amal ibadah, dia mengharap juga. Memanglah saya tak pandai, saya jahil, saya tak belajar, tapi saya harap Tuhan terimalah. Itu bukan mengharap. Itu dia panggil umniyah, angan-angan kosong. Bukan rojak. Pada ni rojak, harap,
bicara kita pernah berhati terdahulu ini dalam berhati kan, dia bicara bab rojak. Ada kitab Minhaj pun ada cerita, buat betul dulu barulah kita mengharap balasan baik daripada Allah. Buat kerja molek dulu, buat kerja dengan ilmu, kemudian mengharap. Dan kita pernah berhati lagi jelas cerita beza mengharap dengan umniyah, angan-angan kosong. Dan kita pernah berhati jelas. Dia bicara rojak, khauf, sifat mahmudah yang kedua. Dan kita pernah hati khauf, taubah yang pertama, khauf yang kedua. Dalam bicara khauf itulah takut akan Allah, dibicara bab rojak. Dia kena himpun dua tu, kena seimbang dua tu. Ketika membicarakan rojak itulah dibicarakan umniyah, angan-angan. Apa beza antara rojak, mengharap dengan umniyah? Rojak, mengharap ni buat comel dulu dengan ilmu. Lepas tu mudah-mudahan diterima. Macam kerjaan dunia lah, buat kerja molek dulu. Belajar. Buat kerja malam molek, mudah-mudahan diterima. Tu kerja dunia gitu juga. Ini tambah kerja akhirah, buat molek dulu baru dipanggil mengharap. Kalau tidak dipanggil umniyah, angan-angan kosong. Atau akabah yang kelima tu, akabatul bawa'is. Sekarang ni yang keenam, akabatul qawadih yang keenam. Yang terakhirnya akabatul hamdi wasyukri. Di awal kitab Minhaj, ketujuh akabah ni Imam Ghazali datangkan secara ijmal. Di awal kitab Minhaj dia datang dah sampai ke akabah yang keenam, yang ketujuh. Sebab dan kita kalau hak Jawi lah, hak Jawi akabatul ilmi tu muka surat berapa? 12 tau. So surat 12 ke surat 10? Akabah yang pertama surat 10 tau. Surat 10. Surat 10. Surat 10 baru masuk akabah yang pertama. Dah sebelum tu Ghazali datangkan 7 akabah ni secara ijmal, secara ringkas, secara kasar. Barulah disusuli dengan secara tafsil. Akabah ilmu, taubah, awaiq, awarik, bawa'is, qawadih, akabatul hamdi syukri didatangkan secara tafsir, secara perinci. Ketika Ghazali datangkan secara kasar, apabila Ghazali bicara bab ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, itu susunan dia. Dan kitab Minhaj ni Imam Ghazali yang kata sendirilah. Dia punya, dan kitab Minhaj ni Ghazali kata dia punya susunan dia, tertib yang ajib, kata Imam Ghazali. Tertib yang ajib. Mana apa? Susunan kitab Minhaj Ghazali kata susunan yang luar biasa, yang diilhamkan oleh Allah kepada daku. Siapa yang angkat kitab ni? Imam Ghazali. Kitab siapa? Kitab dia lah. Waktu dia angkat sendiri, kena angkat lah. Untuk supaya orang gemar kepada kitab dia. Dan Imam Ghazali yang kata susunan dalam kitab Minhaj ni susunan yang ajib, yang luar biasa, yang diilhamkan kepada daku, yang tak ada dalam kitab yang lain. Oh, hebat. Orang apa? Promosi, promo apa? Panggil tak? Promo dah. Kitab ni Imam Ghazali ni. Imam Ghazali yang kata. Dah macam mana? Masuk baku angkat sendiri. Dah bolehlah masuk baku angkat sendiri. Tali kat atas tu tarik. Naiklah. Ni memang syarat membenarkan untuk supaya jadi orang, kitab Ghazali kata comel ni. Tuan dia kata comel ni. Memang kena gitulah. Sama lah kalau kita cerita dunia, orang nak menega, mesti dia kata barang dia molek. Tapi hak molek sungguh ni, jangan hak barang tak molek dia menipu kata molek. Kau menega mana? Nak belilah. Hak saya buat ni tak sedap. Ada jual kedai gitu. Hak saya buat ni tak sedap ni. Nak belilah. Mesti dia kata sedap. Tapi memang sedap sungguh. Gitulah. Mana susunan Ghazali, susunan yang cukup ajib. Ghazali mulakan dengan khatrah samawiyah, dia panggil keinsafan yang dicampur oleh Allah. Keinsafan, mari keinsafan. Mari keinsafan ni ialah ada kerana
Macam-macam kerana lah. Ada kerana dapat pasangan baik, ada kerana nasib dapat nasihat yang baik, ada yang berkawan dengan orang yang baik, ada yang tua dah, gitu dah. Dia ada keinsafan tu mari mana? Ada kan tua dah, kawan-kawan pun mati dah, tak lama dah nak mati ni, mai keinsafan. Imam Ghazali mulakan daripada keinsafan. Insaf, nak kembali pada agama. Yang biasanya orang jauh dari agama ni orang jahil. Macam ni nak kembali pada agama? Insaf, insaf, nak kembali pada agama, nak kembali pada taat kepada Allah. Ilmu ada ke tak? Nak kenal agama yang kita nak kembali yang Ghazali pun susun. Yang pertama, kena cari ilmu untuk mengenal Allah. Ni kata susunan yang ajib ni dan kitab Minhaj. Mai keinsafan Imam Ghazali bimbing. Yang pertama kena kenal Tuhan. Kemudian kena tahu cara nak ibadat ke Tuhan. Ilmu belaka. Zahir kena tahu cara ibadat kepada Tuhan hak zahir, tahu cara ibadat Tuhan hak batin. Lepas tu Imam Ghazali pun kata, susun pula, bila kita tahu je, kita menjadarilah kitanya banyak salah dengan Allah Ta'ala. Kita kena bertaubat. Itu hak dalam kitab Minhaj. Orang main keinsafan ni kadang-kadang diturut orang tu, diturut orang ni, belajar tak? Masing-masing mengaku betul belaka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap puak ni dia akan bergembira dengan apa yang ada pada sisi mereka. Mereka yang betul. Orang ni mengaku mereka lah ikut jalan sunnah Nabi SAW. Yang mana yang ajak tu pun dia asal macam sama juga, mai keinsafan, tapi belajar ke dak orang terdahulu ajak ni ikut jalan sunnah. Dia pun belajar dak bedak, dia pun dak kenal ilmu. Ada kata ni sunnah, dia pun ajak orang lain pula ni sunnah, ajak orang lain pula ni sunnah, gitu Tapi tidak sebagainya hak Imam Ghazali susun. Balik pada ilmu. Lepas pada ilmu itulah kita mencari banyak salah pegangan, salah amalan zahir peka, salah amalan hati batin tasawuf. Bertaubah. Ni susunan. Sebab baik keinsafan. Sebab itulah pentingnya ilmu fardu ain pada masa belum baligh. Kalau masa belum baligh, ibu bapa beri ilmu fardu ain dah pada anak-anak, dia kenal dah akidah agama, dia kenal dah amal agama zahir batin dengan ilmu, walaupun kemudian dia jadi lara. Dia jadi lara kemudian. Tak peduli majlis surah dah. Hidup macam orang tak ada ilmu, kita kata kau. Semayang tu semayang lah, gitu-gitulah. Makna apa? Lara kehidupan dianya. Tapi ilmu dia ada. Mak ayah dia sudah menyelesaikan tanggungjawab, sudah tidak ada taksir, tapi dia lara. Ada orang belajar agama ni, dia lara kemudian, bukan macam sebut saat ni semayang, tak semayang pun ada, dia lara. Tapi kemudian mari keinsafan, dia tahu mana jalan. Sebab apa? Ilmu dia ada dah. Ibu bapa sudah beri ilmu sebelum dia balik. Dia tahu jalan kembali. Dia pergi masjid, nak betul balik ni, pergi masjid. Ilmu tauhid malam mana dia nak ngulang balik. Ilmu pekos maya malam mana dia nak ngulang balik. Ilmu bicara berhati malam mana dia nak ngulang balik. Tiga-tiga tak ada di masjid. Jadi hak bawa main masjid ni pula, dia pula dah kita duduk masjid lama-lama ni tak pernah peduli pun tiga ilmu, sebab kita tak ada asas. Dia ni ada asas belum balik, tapi dia lara. Mak ayah sudah selesai tanggungjawab. Tapi apabila nak kembali pada agama, dia tahu nak kembali kok mana. Dia tahu nak kembali kok mana. Tapi kalau belum balik, tak lengkap tiga ilmu ni, kemudian tak kira lah. Lepas belajar apa, dia mari keinsafan nak kemah agama. Tapi ilmu tak ada. Akhirnya agama sebenar ke tidak? Ni nak cerita ni, walaupun dia lara kemudian, tapi ilmu dia ada. Dia mengisah kemudian tu, dia tahu nak kembali kok mana. Ini cerita betul ni. Dia tahu nak kembali macam mana. Tapi umumnya
tak dapat ilmu yang secukupnya sebelum balik dah kena jahit ilmu fardu ain, kemudian kena mari keinsafan, dia pun nak kembali pada agama, dia ikut dah jalanan ilmu ni, dia tak ikut, tapi dia buat rupa agama lah, itu bukan agama tu. Mana mari mula-mula masalah tekannya kena belajar mengenal Tuhan, kemudian belajar macam mana kita nak ibadah kepada Allah, bukan buat turut-turut gitu. Banyak salah kita lepas kita belajar bertaubat dengan Allah susu. Tapi nak ceritanya Imam Ghazali mulakan dengan ilmu tauhid, fiqh, tasawuf. Masuk pusat 10 bicara bab ilmu, Imam Ghazali mulai balik ke tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi masa bicara sakatan ilmu, Imam Ghazali susun pula tauhid, tasawuf, fiqh. Kita ni tak main hal. Ketika bicara ilmu pusat 10 mulai dengan ilmu tauhid. Terkadang engkau berpegang dengan akidah yang terpesong, ibadah kamu jadi debu yang bertaburan. Ada kita minhajul Ustaz sebelah, saya ulang, akhirnya dapat gelaran Ustaz debu yang bertaburan. Bukan digelar. Jumpa pada masa pengkebumian, ada saya kenal tu meninggal, saya gilah pengkebumian, orang pun memperkenalkan dengan ayah haji seorang. Sebab ayah haji tu biasa ikut radio, dia kenal ayah haji. Hok ning Ustaz debu yang bertaburan, dia kata ayah haji tu. Ayah haji ni kata gitu no. Mana dia perkenalkan pada ayah haji ni disebut semua dia ikut radio, dia kata. Dia perkenal. Dia kata hok ning Ustaz debu yang bertaburan. Dan saya ulang lagi tak minat tu lah. Terkadang engkau berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah kamu fatakunu ibadatuka haba'am mansura, kata Mazali. Maka ibadah kamu jadi debu yang bertaburan. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi Mazali bila bicara bab ilmu hak wajib kena belajar, tauhid, tasawuf, fiqh, Mazali tukar. Nak cerita apa ni? Tauhid nombor 1, waktu dia usuluddin, fiqh, tasawuf dia seiring. Fiqh, tasawuf, furu'uddin seiring. Tauhid allazina amanu, fiqh, tasawuf wa amilus solihat. Fiqh, tasawuf, tasawuf, fiqh di seiring dua tu. Memang Mazali dipusing tauhid, tasawuf, fiqh. Cuma saya nak sebut tadinya, ketika Mazali datangkan sukatan fardu ain tauhid, panjang pembicaraan. Sukatan fardu ain tasawuf nombor 2, sukatan fardu ain fiqh nombor 3. Hak nombor 2 tu pendek saja. Yang lagi kami akan bicara di dalam kitab ini. Gitu je. Maka hak dalam kitab Penuh Bagi Hati ada belaka dalam kitab ni. Dan kitab Penuh Hati ada bicara taubah. Ada kitab ni Aqabah yang kedua. Dalam kitab Penuh Bagi Hati ada bicara bab zuhud. Ada dalam kitab ni Aqabah yang ketiga. Penuh Bagi Hati bicara bab tawakkul, sabar, redha. Aqabah yang keempat. Khaw dan raja, Aqabah yang kelima. Riya, ujub, ikhlas, zukuminah, Aqabah yang keenam kita bicara sekarang. Ada belaka, tapi secara yang pertengahan lah, secara yang pertengahan. Hak permulaan kita pernah bagi hati Hidayatus Sadiqin, nak ni pertengahan. Tapi bicara ujub dan riya dan kitab Minhaj ni memang bicara dia cukup kata molek lah nak banding dengan kitab Penuh Bagi Hati. Kitab Penuh Bagi Hati dihimpun daripada kitab Imam Ghazali juga. Kitab Arba'in fi Usuluddin Imam Ghazali juga. Tapi hak kitab Minhaj ni kitab yang terakhir, yang seolah-olahnya menjadi khulasah kepada kitab-kitab karangan Imam Ghazali rahimahullah. Yang mana di awal kitab Minhaj Imam Ghazali kata kitab Ihya tu timbul pertikaian. Inilah kitab yang diterima pakai oleh semua orang, kitab Minhajul Abidin. Kitab Ihya ada timbul pertikaian. Sebab kitab yang masyhur Imam Ghazali dua lah, Ihya Ulumuddin dengan Minhajul Abidin. Tapi Minhajul Abidin menjadi khulasah pada kitab-kitab Imam Ghazali yang lain. Kitab Minhaj diterima pakai susunan dia, comel. Kita hak bicara kitab Minhaj ni, hak riya ujub tu kena ambil molek. Lawang riya ikhlas, didatangkan bicara ikhlas. Kemudian bicara bab ujub didatangkan lawang di sifat kepujian, zikrul minnah, ingat akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan nikmat daripada Allah.
Itu dia sifat kepujian, lawan dia ujub. Hak timbul sekarang ni lawan ujub. Kenapa? Kena hilangkan rasa lebih diri, kena hilangkan rasa lebih amal. Itu bukan, itu bukan. Ni sekarang riak lawan dia ikhlas. Jelas dah tu dah. Ujub lawan dia, ujub membilang lebih ilmu amal pada diri. Lawan dia apa? Menghilangkan rasa lebih. Dah, lawan dia zikrul minnah, ingat nikmat daripada Allah. Ilmu amal yang kita bilang lebih tu datang dari Tuhan waktu tu. Tu lawan dia. Bukan su hilangkan.